5. Okay, harap tuan-tuan bersabar untuk kita pusing muzik ya ataupun selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في وحب من اللهم صل وسلم على سيدنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تبت يدا أبي لهب وتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Ya, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini, pada kita mulakan majlis itu sebagai mukaddimah majlis kita pada malam ini, iaitu bacaan selawat dan penjelasan tentang wasilah selawat 1440 dan seterusnya. Majlis diteruskan lagi dengan acara yang seperti mana yang saya hantar di dalam grup tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, yang dimuliakan Khalifah Amir Hamzah Tuku Faqih Patung Ambung, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuku Malim daripada Pelantar Benua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang dimuliakan Allah SWT iaitu Tokoh Timur daripada Pelantar Timur ya, serta wakil daripada Tokoh Mendeling iaitu Tok Wangku Rambai. Semoga Allah SWT memberkati tuan-tuan, guru-guru semua pada malam ini. Dan seterusnya kita akan teruskan majlis kita pada malam ini dengan dimulakan dengan ucapan dasar 1440, penerangan dan penjelasan daripada perwakilan Pelantar Wilayah Timur, Yang Mulia Tokoh Timur Al-Mujtahidin Wasyahidin. Dengan hormatnya Allah, saya dengan hormatnya mempersilakan Tuan Tokoh Timur untuk memberikan ucapan dasar pada malam ini. Dan juga salah seorang panel pada haul kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pembesar-pembesar, khususnya Sheikh Mazlan bin Sheikh Hashim atau Pak Tuan Ambung, kepada Tok Malim, kepada Tok Wanku Rambai selaku wakil bagi Tok Sri Mandeling, dan kepada semua pembesar-pembesar dan waris selawat yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, ini kali pertama kita buat haul secara online, secara alam maya. Ya, walaupun kita berjauhan, tapi kita tetap seolah-olah di dalam satu majlis. Ini juga sebenarnya kebesaran Allah.
satu di Mesir, satu di Indon, satu di Sandakan, satu di Tawau, tapi kita berkumpul. Apalagi satu di Kelantan, sampai lain pun tiada tadi ya, Tok Kumalim. Kesian Tok Kumalim sanggup keluar cari lain. Terima kasih banyak Tok Kumalim ya. Jadi saya diminta tadi untuk menceritakan tentang sejarah Haul Al-Hira 1440. Untuk Haul 1440 ni kali pertama sekali di Malaysia kita buat pada tahun 2010. Tepatnya lagi pada 24 September 2010. Itu kali pertama kita buat Haul Al-Hira 1440. Bermakna secara nyatanya tahun lalu kita sudah 10 tahun buat Haul Al-Hira ini. Dan pada tahun ini kita jangka buat pada bulan Jun. Cuma disebabkan ujian kita pada masa ini, yakni pandemik COVID. Jadi kita buat secara alam maya dulu, secara online. Itu pun atas cadangan Tokku Panji Alam. Jadi ini satu usaha yang baik dan moga-moga Allah merahmati usaha yang baik ini. Ini antaranya kita buat untuk mencungkil dan juga mencari lagi wakil-wakil baru ataupun pewaris-pewaris Al-Hira 1440. Seperti mana yang kita maklum, satu demi satu veteran-veteran kita sudah kembali ke rahmatullah. Dan kita tidak tahu selepas ni siapa lagi. Jadi untuk itu kita kena banyak mencungkil ataupun mengeluarkan ahli-ahli pewaris-pewaris baru ini. Kerana mereka lah yang akan mewarisi Al-Hira 1440 ini insya-Allah sehingga hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi dalam Haul Al-Hira 1440 ini selalunya pengisian yang kita buat adalah yang pertama kita akan baca zikir-zikir yang sudah ditinggalkan oleh Syekh Wahab seperti mana yang ada di dalam buku panduan Al-Hira 1440. Selalunya kita akan mulakan dengan zikir maksus. Ada di dalam buku tersebut zikir maksus. Kita akan mulakan dengan zikir maksus dan kemudian tazkirah dan barulah penyampaian gelaran ataupun anugerah-anugerah kita panggil sandang ataupun selempang lah ya. Satu lagi yang saya ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, gelaran-gelaran ini sebenarnya di sisi Allah dia tidak akan bernilai tanpa ketakwaan. Yang Allah nilai sebenarnya bukan gelaran-gelaran itu. Tidak kira tokku, tidak kira tokwanku, tidak kira apa saja gelaran itu Allah tidak pandang selagi tidak ada nilai ketakwaan. Yang Allah pandang nilai ketakwaannya. Itu yang Allah pandang. Boleh jadi orang yang tiada gelaran di dalam waris selawat ini, itulah yang dipandang Allah daripada yang di atas-atas ini. Jadi apa pula gunanya gelaran-gelaran ini? Gelaran-gelaran ini ataupun pangkat-pangkat lah yang kita sebut gelaran ini cuma untuk memudahkan satu-satu pentadbiran, untuk mencantikkan, untuk melicinkan pentadbiran. Seumpama di dalam satu bahtera, mesti ada satu nakodah yang mengemudi kapal tersebut, bahtera tersebut. Dan ada pula jawatan lain juru arah yang menunjukkan ke mana bahtera ini hendak dilayarkan. Kemudian ada sehingga pangkat yang bawah mungkin tukang cuci pun ada manfaatnya. Kalau tiada tukang cuci, tukang masak, kapal tersebut, bahtera tersebut akan mengalami serba kekurangan. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan di sini ialah jangan terlalu mengejar kepada gelaran-gelaran ataupun pangkat-pangkat ini. Buat sehabis baik saja, kerana pembesar-pembesar yang di atas itu sentiasa memerhati apa yang kita buat. Kalau kita buat yang terbaik dengan izin Allah, insya Allah akan diberilah gelaran sesuai dengan apa yang kita buat. Ya, jadi sampai sini sajalah. Sebab pertamanya saya mohon maaf, saya ni di luar
Sebab tu saya pakai mask ni, sebab saya di tempat awam, di tempat umum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesilapan. Saya mohon maaf, baik dan buruk datangnya dari Allah yang ditajalikan kepada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Saya serahkan semula kepada pengacara Tok Panji Alam. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya walil mu'mini wal mu'minat wal muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salamullahi ta'ala wassalamu wa tahiyyatu wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salamul qawla min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliai dan disayangi Pak Tuambung, untuk semua ikhwan yang hadir dalam ceramah pada malam ini. Saya dengan rendah hati mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut sekarang ni dah kita ni di bulan Ramadan, di mana bulan rahmat Allah, bulan keberkatan dan bulan yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnianya kita dapat menghayati dalam kehidupan di dunia ini. Dalam matlamat kita, kehidupan di dunia ini, hendaklah kita ingat. Mestilah kita ingat apa yang kita janjikan. Ingat janji kita di awalnya, supaya kita dapat meneruskan lagi perjuangan kita di dalam al-hira ini. Di dalam perjuangan kita, mesti kita ingat, jangan kita lupa, jangan kita lalai, supaya kita sedar dalam apa yang perlu kita hidup di dunia ini, yaitu Allah dan Rasul. Ingat, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wa astaghfirullah alladzi la ilaha illa, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, yuhyi wa yumit, wa hayyum la yamut, biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita haruslah memperjuangkan syahadah kita. Jangan kita menyekutukan Allah SWT. Jangan kita menyekutukan Allah SWT. Jangan kita menzalimi dalam diri kita sendiri. Kasih sayang hendaklah kita perlu dibawa. Kasih sayang antara kita. Kasih sayang pada diri kamu. Kasih sayang pada semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Moga-moga dengan kasih sayang ini dapat kita menyatukan balik ukhuwah di dalam jemaah kita. InsyaAllah. Itulah yang saya harapkan. Yang mana kita perjuangkan adalah syahadah. Syahadah adalah penting dalam diri kita. Mentauhidkan diri kita dalam perjuangan ini. Jangan kita lupa syahadah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Itu saja pesanan daripada saya yang sebaringkasnya. Untuk matlamat yang kita harus kita bawa. Yaitu syahadah. Jangan kita pada Allah SWT. Dengan bertauhidlah yang Maha Esa ini, kita akan bersatu dengan kasih sayang Allah. Sekian, saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Toku.
Terima kasih Tuku Panjalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat Tuku Malim, Tuku Timur, Tuku Fakih dan Tuku Panjalam. Adanya saya di alam maya ini hari ini, pada kali ini menggantikan, mewakilkan daripada kolam ampangan berlaman daripada Tuku Mendeling untuk menyampaikan sedikit tanbih dan nasihat buat semua ikhwan waris-waris lawat 1440. Alhamdulillah bertemu kita secara maya malam ini. Walaupun secara maya tapi dengan mendengarkan suara-suara dan dapat melihat wajah-wajah guru-guru kita, alhamdulillah hati ini senang. Terutama sekali di bulan Ramadan ni yang penuh keberkatan, dapat jua kita bertemu di kala kita dilanda COVID-19 yang banyak membataskan pertemuan-pertemuan yang telah kita rancang sebelum ini. Dan walaupun begitu dapat juga kita bertemu atas inisiatif serta usaha daripada Tuku Panjalam dan juga Tuku Timur dan Pelantar Timur serta Pelantar Mata Sunan. Dapat juga kita mengadakan majlis haul Al-Hirak 1440 ni secara online. Okey, pertama sekali suka saya ingatkan kepada semua waris selawat supaya amalkanlah selawat tu. Janganlah dilupakan selawat 5 itu seperti mana yang kita ambil daripada tangan atas tangan. Amalkanlah. Jagalah solat kita tu, biar solat kita tu kita perbaiki sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat-selawat tu kita amalkanlah supaya kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, tuntutlah kita ilmu yang ada di dalam 1440 ini yang sangat besar maknanya dan sangat mendalam maksudnya pada diri kita untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita merasa kecil, janganlah kita merasa kedil dengan kurangnya ilmu yang ada pada kita. Buanglah rasa malu dan ego itu, dekatilah guru-guru. Dapatkanlah ilmu itu, belajarlah maksud yang tersirat dan tersurat di sebalik ilmu yang ada itu. Jadi sebagai waris selawat, ikhwan waris selawat 140 sekurang-kurangnya, hendaklah akan dia itu dapat mengimamkan solat. Dapatkanlah ia berselawat dan mengamalkan doa khusus 1440 tanpa gagal. InsyaAllah yang tu dapatkan daripada Amir Hamzah masing-masing. Dan lapis syifa pun antara amalan-amalan asas yang sepatutnya diamalkan dan baik untuk diamalkan buat waris selawat. Kebanyakannya amalan-amalan ini berkisarkan kepada kesihatan diri kita. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak beramal? Macam mana kita nak mengajak yang lain-lain, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di kiri dan kanan kita, ada yang di depan dan belakang kita, takkan kita nak tinggalkan seorang-seorang? Ajak sekali kan. Kita pun tak sempurna mana. Kita belajar ilmu ni sampai bila-bila pun takkan habis. Apabila kita bertemu dengan sesuatu kebesaran ilmu itu dan ada orang panggil keajaiban daripada ilmu itu, janganlah kita pandang pada orang yang melakukannya, tapi kita pandanglah wujudnya Allah di situ dan esanya Allah di atas ketinggian ilmu itu yang dapat kita temukan, dapat kita lihat. Janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita faham dan menyampaikan fitnah di belakang. Benda-benda itulah yang macam ni Tuku Malim tadi ingatkan supaya kita ni bersatu. Janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang selalu menjadi kekecohan antara satu sama lain. Jadi saya harap dapatlah semua ikhwan-ikhwan 1440 supaya dapat bersama-sama mendalami ilmu yang ada. Jadikanlah selawat 5 itu sebagai satu amalan dan kuatkanlah semangat dalam mencari ilmu mendekatinya. InsyaAllah. Sekian, saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan buat semua ikhwan-ikhwan waris selawat. Semoga kita sentiasa di dalam keadaan yang terbaik dari segi kesihatan, kacak luar dan dalam,
sentiasa sihat, bahagia bersama keluarga. Jangan lupa jaga kekacakan diri sendiri, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik taubatan abdin abikin min kulli ma Allah ilallah. Allahumma inna as'aluka bi anbi asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta al-malikul mubin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Maha Esa dan Maha Tahu akan segala-galanya. Terima kasih pada kekasih-kekasih saya, Khalifah Sultan, Tuanku Malim, Tuanku Panji Alam, Tuanku Timur, dan Tuanku Rambai, dan semua tuanku-tuanku yang ada. Dengan izin Allah, maka kita berhimpun dalam satu keadaan musyrah. InsyaAllah. Kalau kita lihat balik perkembangan 1440 ini bukannya bermula pada keadaan yang baru kita tahu. 1440 ini wujud sebelum wujudnya Islam itu sendiri. 1440 yang berasas kepada ilmu tauhid, seperti kita lihat dalam keadaan selawat itu menyatakan keadaan tauhid itu sendiri, mujtahidin. Bagaimana keadaan mereka itu yang tidak tahu akan Islam ketika itu tapi mengetahui tentang Allah dalam keadaan rabitah tanpa mengasaskan salsilah atau wasilah, ya. Jadi kita sini kita lihat bagaimana keadaan 1440 ini bukannya dicipta atau diwartakan oleh kita sesama kita, ya, dengan izin Allah SWT. 1440 ini berkait rapat dengan kejadian alam. 1440 minit adalah jumlah hitungan minit sehari semalam. Satu surah di muka surat 440. Surah Yasin lah namanya. Satu Rasul dengan 4 sahabat, 4 sifat. Kosong itulah pada mereka yang mahu menerimanya. Jadi sesungguhnya daif dan naif lah kita ini. Kena mahu kita menjadi hamba Allah SWT. Bukan 1440 kaya pada ilmu. Bukan 1440 kaya kepada khazanah. Bukan 1440 kaya kepada apa-apa. Tapi 1440 kaya hanya pada satu sahaja. Kaya kerana bercita-cita ingin menjadi hamba Allah. Kita tidak bercita-cita menjadi ulama. Kerana isi neraka itu kebanyakannya ulama. Kata para ulia, kata para anbiya. Kita tidak mahu jadi seorang raja. Kerana muka Allah kepada raja. Kerana raja itu buat kita leka. Kita tidak mahu menjadi pemimpin. Kerana pemimpin yang dipertanggungjawab selalu menyalahkan kuasa. Jadi apa 1440 mahu? 1440 bukan mahu seperti apa yang ada pada dunia. 1440 hanya mahu menjadi hamba Allah SWT. Kita mahu menjadi hamba Allah. Itu aja yang kita nak. Kita tak mau jadi yang lain. Kita mau jadi hamba Allah. Dan kita perbaharukan setiap kali bai'ah kita pada setiap solat. Kita berjanji pada Allah. Kita tidak berjanji pada sesama kita. Kita berjanji kepada Allah dalam inna salati wa nusuki wa mahiyahya wa mati lillahi rabbil alamin.
Bersesuaian kata Rasulullah, umatku subuhnya Islam tapi di akhir zuhurnya kafir dan kembali Islam balik dan kafir dia balik. Jadi jagalah 5 kali bai'ah itu. Bersolatlah kita. InsyaAllah dengan izin Allah kita dapat kenikmatan yang patut ada kepada seorang wali selawat. Wali selawat jangan mendabik dada kerana setinggi mana wali selawat tetap nombor 3. Nombor 1 Allah SWT. Nombor 2 Rasulullah SAW. Nombor 3 itulah baru kita. Kita hanya seorang manusia yang ingin menjadi hamba sahaya. Hamba kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin dari azza wa yakutil ahmar nuri azza wa sirillahi akbar. Menyatakan dalam keadaan kerajaan yang besar, kerajaan yang indah. Bagaimana keadaan Rasulullah seperti yakut merah yang cantik menawan. Bagaimana keadaan besarnya kerana Allah hingga tidak dapat terkata. Wasirillahi akbar. Kerajaan yang halus. Itu yang kita nak. Jangan kita dambakan fitnah dan nista orang. Jangan. Kerana orang tetap bersumpah nista. Kata melata. Ramai yang bercakap indah tak terhingga. Tapi hakikat kepada diri itu tiada. Yang perlu sekarang kita duduk dalam keadaan bersahaja untuk menjadi hamba. Itu yang perlu. Apa makna pangkat tokku yang kita wartakan? Tokku, tokku, tokku. Pernahkah kita pakai? Pernahkah kita pandang? Apa makna tokku sebenarnya? Tokku adalah singkatan perkataan yang bermaksud tak kuasa. Maknanya setinggi-tinggi pangkat dalam 1440 tokku bermaksud tak kuasa. Tidak mempunyai kuasa. Tak kuasa melihat dunia. Itu tokku. Kalau tokku raja itu telah lagi tinggi pada hakikatnya. Apa makna tok wanku yang kita wartakan, kita sebut mendabik dada, menyatakan martabat tinggi tak terhingga. Na'udzubillah salih. Bukan macam tu. Apa maksud tok wanku? Bermakna tidak wang sekuasa. Maka tidak bangsa itu berkuasa. Itu makna tok wangku. Maka kita tidak menegakkan bangsa kerana bersesuaian dengan mahunya Rasulullah. Jangan kamu berasabiah. Maka tidak ada bangsa di dalam 140. Dalam agama Waris Selawat. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita nak. Kalau kita pandang balik doa-doa khusus dalam 140 lebih kepada kesihatan. Kita tak pergi kepada lain. Kita minta kepada Allah panjang umur. Allahumma tawil umur lana wa tabi imanana wal qaribna. Alhamdulillah. Tapi dalam 140 malu kita nak minta. Kerana tak layak kita pun nak minta. Itu yang kita kena pandang balik. Kita titikkanlah air mata kita betapa hinanya kita untuk meminta sesuatu daripada Allah. Kita syairkan keadaan makrifat kita, betapa malunya kita minta sesuatu daripada Allah SWT. La ilaha illallah zilmul khalim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbus karim.
kita nyatakan keadaan bagaimana doa-doa Rasulullah, kita ambil dan kita wartakan untuk diri. Tapi kita tidak meminta panjang umur kerana takut disalahkan erti kita pada umur itu sendiri. 140. Ingat ni, bukan number tu yang kau perlu banggakan. 1440. Ingat ini. Bukan kuasa itu yang kau perlu banggakan. Apa yang perlu kau banggakan? Bila menjadi hamba Allah. Kenapa? Kerana Allah cakap, apabila kita menjadi hamba Dia, maka diharamkan api neraka menyentuh kita. Jadi, jadilah hamba. Jangan nak jadi orang yang besar-besar. Tak payah. Jadi hamba Allah. Selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita nak. Kalau kita jalan balik, kita pandang balik. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Muhajirin. Lantang mengatakan dalam keadaan kedudukan kita untuk menyatakan hijrah. Apa yang dihijrahkan? Maka sini tersirat kepada 3 penghijrahan. 1 hijrah. Hijrah yang melampaui masa. Kenapa tidak kita mahu rugi pada masa itu? Bagaimana Allah kata wal asri innal insana fi usrin, maka kita dah rugi demi masa pergi. Tapi kita dengan izin Allah kita tidak mahu rugi, betul. Kerana apa? Kerana dalam setiap nafas yang kita panggil itu kita isbatkan dalam keadaan menyatakan keesaan Allah. Kita sedut dengan hu, lambang nama bagi zat. Kita keluarkan dengan nama bagi zat. Ini yang dikatakan melampaui masa. Masa itu tidak kita biarkan. Yang kedua, dikatakan hijrah. Bertempat kita dalam satu keadaan. Maka berhijrah kita kepada kawasan yang melata. Maka di mana-mana sahaja ada kita. Apabila ilmu yang kita asuh kepada mereka itu menjadi satu harta. Maka di sana mereka berselawat. Maka di sanalah adanya kita. Maka di sini mereka berselawat. Di sinilah adanya kita. Maka di hujung sana berselawat. Maka ada juga kita. Ini kata Allah dalam surah Rahman. Rabbi masyarakat. Tercedak, minta maaf. Kata Allah SWT dalam surah Ar-Rahman. Allah kata aku mentadbir 2 timur dan 2 barat. Allah kata 2, bukan 1. Allah kata 2. Jadi di mana letak 2 itu? 2 ini tersembunyi dalam keadaan al-bayan itu. Ar-Rahman, Al-Allama Quran, Halaqal Insan, Al-Mubayyan. Di bayan itulah terletak istilah kepada 2. Apakah 2? Banyak orang cakap zahir dan batin. Rabbi masyriqaini wa Rabbi maghribaini. 2 dan 2. Ini yang kita perlu ada. Rahsia terkupas dalam keadaan yang dikatakan. Ini yang dikatakan apa? Dikatakan dalam keadaan nahu. Nahu apa? Nahu setiap ada nahu saraf, mesti ada nahu sirah. Kita selalu belajar nahu saraf. Tapi kenapa kita tak sentuh nahu sirah? Nahu sirah. Menyatakan sejarah keadaan. Kita pandang balik keadaan mana yang kita nak pandang. Penghijrahan itu. Ini. 2 penghijrahan ni. 1 yang tadi, ini yang 2. Yang ketiga adalah hijrah kepada ilmu kita. Daripada sekarang kita ilmu dalam mengenalkan huruf. Membaca huruf. Menghafal huruf. Maka berhijrah kita kepada satu peringkat yang lain dikatakan ihsan.
Dalam Al-Quran banyak disebutkan ihsan. Ya? Kita bicara pada ihsan. Mana ilmu yang kita terapkan adalah ilmu bagaimana hendak menjadi adil seadil-adil kita seperti mahunya Allah pada kita. Kita ada duit. Pernah tak kita fikir orang lain tak ada duit? Kita ambil ilmu ini bagaimana kita hendak adakan duit. Angkat tangan, tadah tangan. Baca binasri ansurun yasya'u azizur rahim. InsyaAllah. Embus, duit ada kat tangan. Itu dah ilmu yang kita nampak. Tapi di ihsan kepada ilmu ini adalah bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu. Maka ihsan itu adalah hasil faedah daripada bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu. Maka selamat kita daripada keadaan yang dikatakan muhajirin. Sampai kepada keadaan Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi al-ansarin. Apa itu ansar? Banyak orang cakap ansar, orang yang menerimakan orang-orang muhajirin. Betul. Tepat. Tak sinafikan. Ansar itu adalah keadaan. Ansar itu adalah keadaan qadar dan qada. Ya, qadar dan qada. Qada itulah ansar. Menunggu akan kedatangan tu. Bila kita lahir dalam dunia, Allah bukan bagi satu pilihan, tapi Allah bagi berjuta-juta, beribu-ribu pilihan. Maka setiap pilihan inilah yang Allah katakan takdir. Jangan kita cakap kita bodoh kerana takdir. Salah. Jangan kita cakap kita miskin kerana takdir. Jangan cakap kita tidak tahu apa ini kerana takdir. Salah. Sebenarnya salah kita kerana memilih takdir. Salah kita kerana memilih takdir yang ditentukan Allah, tapi kita pilih takdir yang jahat. Kita pilih jadi orang jahat. Bila dia tangkap, masa nak buat macam mana? Ini takdir saya untuk jadi orang jahat. Na'udzubillah min zalik. Jangan persalahkan Allah. Ya. Salahkan dia awak kerana awak memilih takdir yang salah. Jadi takdir-takdir ini yang dikatakan ansar. Yang menyambut kedatangan apabila al-kedah ditakdirkan untuk kita menjadi ahli tahfiz. Maka takdir itu menunggu kita. Menunggu kita. Dan ini yang dikatakan ansar. Jadi kita pun sampai. Jadi takdir yang menghafal Al-Quran ini menyambut kita dengan keadaan. Sukanya dia. Kerana kita dah sampai pada takdir. Ini yang dikata orang tua itu dah tiba tapi belum sampai. Ini dia. Jadi ini Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi al-ansarin. Dialah dengan izin Allah raja kepada penentuan, kepada takdir-takdir yang telah ditunggukan. Sebelum lahirnya apa-apa daripada Allah SWT, maka Allah, nur Allah itu, maka Allah jadikan nur Muhammad untuk penentuan kepada segala-galanya. Sebelum jadinya nur ilahi daripada benda yang telah dijadikan ini, maka jadilah daripada Muhammad ini dipecah-pecahkan, maka jadilah pokok, pohon, apa semua. Jadi pohon ini, diambil pokok ini, dibuatkan ilmu itu membuat apa? Membuat perahu. Membuat apa? Yang ini dipanggil nur ilahi. Takdir-takdir inilah yang menunggu kita. Apabila kita yakinkan diri, kita mula belajar, maka takdir untuk kita mengetahui akan hak dan nikmat Allah SWT terbuka. Okay? Alhamdulillah. Lepas tu kita pergi pada takdir. Takdir yang dikatakan Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mujahidin. Banyak orang cakap ini jihad. Mujahidin, orang yang berjihad, jihad ke jalan Allah, din, ya? Jalan agama. Betul, tak salah. Saya tak cakap salah pun, ya, tak betul. Tapi pandang balik, yang dikatakan mujahidin ini bukannya awak itu.
Yang dikata mujahidin, jalan-jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril Nahyu, maka sampai kepada Rasulullah. Maka dengan ini maka tersebarlah segala-galanya. Segala-galanya. Jalan yang ditentukan oleh Allah SWT dan diberbentangkan oleh Rasulullah SAW. Jalan-jalan ini dia kata jihad. Apa dia? Solat. Itu jihad. Puasa. Itu jihad. Tapi mengerti akan erti makna. Solat itu dipanggil sabilillah. Jihad. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jangan ingat angkat pegang, angkat ni tu. Kita kadang-kadang angkat pedang, angkat apa, angkat ini, angkat itu. Macam-macam nombor, seri nombor yang ada. Makna jihad fisabilillah pun tak tahu macam mana. Yang dalam konteks Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang dikatakan mujahidin tu. Konteks tu kena faham. Dia jihad apa? Bukan jihad pergi berperang ambil senapang tembak-tembak orang. Bukan. Bukan jihad pergi pukul orang. Bukan. Jihad dengan diri sendiri. Faham erti solat. Kenapa solat diwartakan? Di mana letak dalam keadaan solat itu? Di mana etikat Yasin itu diletakkan dalam solat? Apa nafi fulukin yasbahu untuk apa makna dia? Faham? Zikrillah itu dekat mana? Bila kita dah faham, maka Allah kasih amaran dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Allah suruh ingat betul-betul. Lepas itu kita pergi pada satu keadaan yang dikatakan Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi al-mujtahidin. Apa yang dikatakan mujtahidin sendiri? Mujtahid ini adalah seorang yang mutlak pada percayanya. Maka pada dirinya sudah tidak ada ilmu yakin, tidak ada pada ainul yakin, tidak ada pada hakul yakin, hanya ada pada kamul yakin. Yakin terus pada Allah. Maka dalam keadaan ini, maka dia tidak ada lagi bersalah silah. Saya mengambil daripada Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab mengambil daripada Syekh Husin. Bersambung-sambung pada Syekh sampai Abu Bakar Al-Munir sampai kepada Syekh itu. Akhirnya sampai Syekh Abu Syekh Ahmad Athaillah sampai kepada Syekh Abu Hasan Al-Sazali. Langsung sampai ke Syekh Bakar Siddiq. Syekh Ja'far Siddiq. Terus. Itu bergantung dalam silsilah. Tapi bila dalam konteks mujtahidin, tidak ada lagi sayang. Tidak ada lagi dah. Maka tawasulnya terus kepada Rasulullah dan terus kepada Allah SWT. Maka tidak ada lagi tangan di atas tangan. Ini pada mujtahidin. Maka orang ini tidak bersasilah. Maka orang ini juga tidak berwasilah. Hanya berrabitah. Maka rabitah itu wujud dekat mana? Bukan pada qalbi lagi. Tidak ada pada qalbi lagi. Dia tidak pada qalbi, dia tidak pada kafah, tidak pada akfa. Tapi mutlak akfanya di sini atas. Maka lepas pada sirusir, dan terus. Jadi di atas inilah mewujudkan. Sebab itu bila kita rukuk, bila kita sujud tu, maka ketiga-tiga ini sambung. Yang ini dikatakan keadaan menyatakan rabitah. Yang ini dikatakan mufatihah. Ya sayang? Sampai yang akhir. Yang akhir itu Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil al-syahidin. Alhamdulillah. Syahidin di sini bukannya kita pergi syahid, pergi mati syahid, buat apa? Bukan macam tu. Syahid pun bukan sesenang semudah itu. Yang dikatakan syahid ini adalah syahidna. Bersaksi.
Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil al-syahid. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil al-syahidin. Syahidin ni, syahid. Dekat mana letak dia? Dekat letak dia adalah di asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Letak dia. Asyhadu an la ilaha illallah marhaban bihabibi quratul ain Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini letak dia. Penyaksian mutlak kita syahidna ni pada syahadah itu. Ya, memang Al-Quran cakap la ilaha illallah miftahu jannah. Itu thayyibah, kalam thayyibah. Tapi syahidna sini adalah berkonteks itu pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita pun macam ni, ya. Keadaan ibu tidak kait, jadi dekat asyhadu an la ilaha, kita sampai sini, sampai sana asyhadu an la ilaha illallah, apa tak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Selepas keadaan hijrah tadi, ya, hijrah tadi. Daripada Assalamualaikum Nabi warahmatullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allah memberi salam pada Rasulullah, Rasulullah memberi salam pada orang soleh. Jadi kita nak jadi orang soleh tu, bukan jadi orang yang alim. Orang yang alim itu tak ke mana-mana. Orang yang alim itu akhirnya menjual ilmu. Ya. Jadi kita jadi orang yang soleh. Kenapa? Rasulullah hanya beri salam pada orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Rasulullah memberi salam kepada orang yang soleh. Ini yang kena ingat. Jangan lupa tu. Ya, memberi salam pada orang soleh. Jadi Rasulullah memberi salam. Jadi kita jadikan diri kita soleh. Ini yang dikata Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil al-syahidin ni. Ini sebenarnya syahidna. Penampakkan diri kepada tu, menjadi saksi akan kebenaran itu mutlak pada kita. Ya. Jadi ini yang perlu. Betul-betul perlu saya bermohon pada Allah SWT. Jangan taklid pada saya. Jangan taklid kepada tokku-tokku. Walaupun tokku itu Khalifah Sultan sendiri. Tokku Malim. Ya sayang. Walaupun tokku itu Syekh Maulana sendiri. Tokku Sri Mandiling. Tokku Panji Alam. Tokku Timur. Walaupun mereka ini Syekh Maulana. Tapi jangan taklid pada mereka. Ya, taklidlah kepada ilmu yang mereka bawa itu, rujuk pada hadis, rujuk pada Al-Quran. Saya manusia yang lemah juga. Saya bukan nombor satu. Pasal dalam istilah 140 tak ada nombor satu. Nombor satu hanya Allah SWT, ahadun ahad. Nombor dua Rasulullah SAW. Nombor tiga baru kita. Itu pun kalau layak lah. Kau dapat jadi hamba, tak dapat jadi hamba, tak ada nombor. Ya. Jadi macam mana Tokku Panji Alam? Saya bercakap lagi ataupun macam mana Tokku? Jadi dengan izin Allah, saya pun memohon maaf kalau ada kesilapan, kesalahan daripada saya yang dhaif. Sesungguhnya yang baik dan benar itu datang daripada Allah, dan segala kesalahan, kesilapan itu adalah daripada khilaf saya memilih takdir yang Allah tentukan. Jadi saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.